Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so insyaAllah hari ini kita akan sambung bab 1 matematik which is topik ubahan di bawah subtopik ubahan langsung dengan tajuk yang baru ni which is ubahan tercantum. Okay, so kita tengok apa yang dimaksudkan dengan ubahan tercantum. Ubahan tercantum ni ialah satu ubahan langsung dengan keadaan satu pembuli ubah berubah sebagai hasil darab dua atau lebih pemboleh ubah yang lain. Okey, contohnya macam sebelum ni kita belajar yang satu pemboleh ubah berubah dengan satu pemboleh ubah yang lain je kan. Okey, so untuk bawah subtopik ini, satu pemboleh ubah berubah dengan dua atau lebih. Let's say pemboleh ubah kita ada X dengan Y. Macam tu. Ataupun Y, Z. Ataupun Y ni berubah dengan X dan A. Ataupun Y ni berubah dengan pemboleh ubah B dan C. Ataupun satu pemboleh ubah D berubah dengan pemboleh ubah Z, pemboleh ubah X, pemboleh ubah Y dan pemboleh ubah K. Pemboleh ubah M contohnya. So maksudnya satu pemboleh ubah yang ni dia boleh berubah dengan dua ataupun lebih ataupun tiga ataupun lebih lah daripada pemboleh ubah yang lain. Macam sebelum ni kita belajar single pemboleh ubah berubah dengan another single pemboleh ubah je kan. Kali ni satu pemboleh ubah berubah dengan dua atau lebih pemboleh ubah yang lain. So itu yang kita namakan sebagai ubahan tercantum. Okay, next kita tengok slide kita. Okay, macam mana untuk cara penulisan ubahan tercantum ni? Okay, so secara umumnya bagi suatu ubahan tercantum, Y berubah secara tercantum dengan X power M dan Z power N, iaitu boleh ditulis sebagai, okay, tengok ni, Y atau anak ikan ni atau kita panggil sebagai proportional tu, kan? Dengan X power M dan Z power N. Macam kalau sebelum ni kita nampak dia ada single pemboleh ubah je. Untuk kali ni kita ada untuk ubahan tercantum ni kita ada dua pemboleh ubah. Kan yang M dengan N ni maksudnya kita boleh dia tak semestinya power 1. Dia boleh jadi power 2, power 3 dan seterusnya. Kan. Tengok keadaan kat sini. M ni ialah 1, 2, 3, 1/2 dan 1/3. Sama juga dengan N. 1, 2, 3, 1/2, 1/3. Macam tu. So 1/2 ni sebenarnya sama juga dengan square root. 1/3 ni pula maksudnya square root 3. So contohlah kalau Y berubah secara langsung dengan Z power 1/2 dan X power 1/3. So sama juga kita boleh cakap Y berubah secara langsung dengan square root Z dan X square root 3X. Macam tu. Okay. So itu untuk yang ni lah. Okay. So bila kita tukarkan kepada general equation, dia akan jadi macam ni. Kan bila kita tukar kepada general equation macam biasa, yang anak ikan ni akan tukar menjadi equal dalam bentuk persamaan. Sama juga kita akan ada K juga. K ni sama juga untuk yang single variable sebelum ni yang kita belajar, ialah pemala. So untuk dalam kes ni, K ni pun sama juga dalam pemala. Bezanya sebelum ni single variable, efek pada single variable. Kali ni single variable, satu variable efek kepada 2, 3 atau lebih variable. Itu je. So basically benda yang sama. Okay, kita tengok contoh. Hubungan 3 pemboleh ubah atau lebih bagi satu ubahan tercantum. Ini adalah contoh 9 dalam buku teks awak. Okay, tengok soalan dia. Tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol anak ikan tu atau proportional tu dan persamaan bagi setiap yang berikut. Okey, tengok cara dia nak tulis. P berubah secara langsung dengan Q dan square root R. So cara nak tulis dia ialah P berubah secara langsung dengan Q dan square root R. So maksudnya sebenarnya hubungan dia ni darab
Tapi kita tak tulis darab lah sebab dia unknown kan. So kita terus je tulis Q and then square root R. Ataupun bila kita tukar sebagai general equation, dia akan jadi P sama dengan akan ada pertambahan K kat sini sebagai pemalar. Q and square root R. Macam tu. Untuk B, Y berubah secara langsung dengan kuasa 2W dan kuasa 3X. Okay, so basically Y berubah secara langsung dengan kuasa 2W. Tengok W ni ada kuasa 2. Dan disebut kuasa 3X. So X ni dikuasakan dengan 3. Atau kita tukar kepada general equation, kita akan ada pertambahan K. W kuasa 2 dan X kuasa 3. Macam tu. Untuk yang C, isi padu prisma V. Okay, isi padu berubah secara langsung dengan luas keratan rentas A dan tinggi H. Okay, so V berubah secara langsung dengan area kan A dan tinggi H. So A dan H ni pun samalah, hubungan dia darab juga sebenarnya. Ni pun sama tadi, hubungan dia darab. Tapi disebabkan unknown, so kita tak tulis darab. So bila kita tukarkan kepada general equation, tukarkan kepada sama dengan akan ada pertambahan K sebagai pemalar. Kita tengok yang D. Jisim W bagi sebatang besi berbentuk silinder berubah secara langsung dengan P dan kuasa 2 diameter tapaknya D. So jisim W, okey, jisim W berubah secara langsung dengan P. Okey, berubah secara langsung, ada anak ikan ni dengan P dan kuasa 2 diameter D. Okey, dan D ni kita kuasakan dengan 2. Disebut dekat sini kuasa 2 diameter D. So D tu kena kuasa 2 lah. Kan? Ataupun kita tukar kepada general equation, tukarkan kepada sama dengan, and then kita akan ada K sebagai pemalar. Macam tu. So basically awak baca je soalan ni. Kalau dia sebut kuasa 2W, then W kita kena kuasa 2 lah. Dia sebut kuasa 2X, then X kita ni pun kena kuasa 2. Tu je. Basically hint dia dah ada dah semua. Okay, next kita tengok contoh yang ke-10. Okay, diberi bahawa X berubah secara langsung dengan Y kuasa 2, Z. Ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z jika X sama dengan 6 apabila Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 5. So basically equation dia dah bagi this one. X berubah secara langsung dengan Y square Z. Kan? And then disebut X sama dengan 6 apabila Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 5. Okay, so macam biasa, mula-mula tulis dulu kita punya equation. Tukarkan yang kedua, step yang kedua, tukarkan kepada general equation, letakkan K. Lepas tu kita akan carikan nilai K dengan cara substitute all the values yang kita ada. Disebut kat sini X sama dengan 6. So gantikan X kita sama dengan 6, Y kita sama dengan 3. Gantikan Y kita sama dengan 3, and then Z sama dengan 5. So gantikan Z ni sama dengan 5. So masukkan macam biasa, and then kita cari nilai K sama dengan berapa. So 6 kita susun lah. 3 kuasa 2, 5 ni pindahkan ke sini. Kita akan dapat K sama dengan 6 bahagi 3 kuasa 2 darab dengan 5. So bila kita kira masuk kalkulator, kita dapat 2/15. So ini adalah nilai K kita. So kita gantikan dalam equation kita yang dekat nombor 2 ni. So basically sebenarnya equation kita X sama dengan K Y kuasa 2Z. Kan? So sekarang ni K kita dah dapat dah, iaitu 2/15. So kita gantikan je X sama dengan 2/15 Y kuasa 2 Z. Macam tu. So dapatlah jawapan ini. Settle. So basically first thing first, keluarkan dulu kita punya equation. Gantikan kepada general equation, cari nilai K, and then dapatkan kita punya persamaan. Inilah kita punya equation with values of K's. Okay. Kalau yang ini equation ni dia tak ada, dia just sekadar hubungan dia je kan. So basically kita nak wujudkan equation tu, kita kena substitute lah dengan semua nilai yang dia ada ni. And then jadikan K ni sebagai variable. Macam tu, senang je cara nak buat dia. Okay, next. Kita tengok contoh 11. Tenaga keupayaan graviti E joule. E ni basically energy. Joule ni adalah unit untuk tenaga, energy. Okay. Bagi suatu objek berubah secara langsung dengan jisimnya.
Okay, so dia sebut E ni berubah secara langsung dengan M. Okay, so kita ada E berubah secara langsung dengan M. Pecutan graviti, oh kita ada G juga, pecutan graviti G, dan kedudukannya pada ketinggian H. So dia berubah secara langsung dengan 3 benda energi ni, iaitu yang pertama M, kilogram, jisim, yang kedua graviti, G, dan yang ketiga kita ada H. Kan? So inilah kita punya persamaan secara langsungnya. Yang pertama, step yang pertama, this one. Diberi bahawa E sama dengan 197 Joule. Okey. Apabila M sama dengan 4 kilo, G iaitu graviti sama dengan 9.81 ms negatif 2 dan H sama dengan 5 meter. So yang pertama kita dah ada equation kita. Kan E berubah secara langsung dengan M, G dan H. And then kita tukarkan kepada general equation untuk kita wujudkan yang nilai K ni. Sebab sekarang ni kita nak wujudkan equation tu, kita kena tahu nilai K. So kita tukarkan kepada general equation untuk wujudkan nilai K, and then kita substitute all the values yang kita ada. E sama dengan 197, M sama dengan 4, G kita sama dengan 9.81 dan H sama dengan 5. Tujuan kita substitute ni untuk mencari nilai K. Apa-apa pun memang niatnya mencari nilai K sebab kita nak wujudkan equation tu kena ada K. Ini adalah equation kita sebenarnya tapi equation yang tak lengkap. Kan? Sebab tak ada nilai K. So function kita substitute semua ni untuk mencari nilai K. Okey. So kita dah masukkan macam biasa 4, 9.81 dan 5 ni kita gerakkan ke kiri. So dia akan duduk dekat bawah lah kan. Sebab belah kanan dia duduk dekat atas. So bila dia duduk belah kiri, dia akan duduk kat bawah. So 197 bahagi dengan semua ni, kita akan dapat nilai 1. So sama dengan E equal to MGH. So sebenarnya E sama dengan K MGH. So K kita ni sama dengan 1. So dia akan jadi E sama dengan 1 MGH. So 1 MGH ni sama tak dengan MGH je? Sama, betul tak? So bila kita punya coefficient ataupun constant pemalar kita ni nilainya 1, tak perlu tulis pun tak apa. Sebab sama je nilai dia kan. So jadilah kita punya equation kita E equal to MGH. Sebab dia minta persamaan kan. So inilah persamaan kita. Okay, macam tu. Okay, next. Kita tengok latihan kendiri 1.1. Okay, isi padu sebuah kon V cube, V cm cube berubah secara langsung dengan tinggi H dan kuasa 2 jari tapak J. Okay, so pertama sekali kita buat dulu equation kita. V berubah secara langsung dengan H dan J square. Kan, H ni kiranya 1 je dan kuasa 2 je jari tapak J. Yang J ni kena kuasa 2. Okay, so settle. Yang kedua, general equation kan. Kita jadikan V sama dengan KHJ square. Letakkan K, jangan lupa. Lepas tu, sebuah kon dengan tinggi 21 cm. Okay, so tinggi dia 21 cm dan jejari 6 cm. Okay, masuk kita buat kotak macam ni. Okay, kotak ni kalau pilihan. Kalau awak rasa nak buat, boleh buat. Kalau awak rasa tak perlu pun tak apa. Tapi kalau CMT suka letak sebab kita boleh nampak. Kan? Okay. So 21 cm untuk tinggi, 6 cm untuk kita punya jejari dan isi padu kita 792. Sorry, this one cm cube. 792 cm cube. So hitung isi padu dalam cm3 kon dengan tinggi 14 cm. Oh, so maksudnya dia nak suruh kita kira isi padu kat sini berapa, tinggi dia 14 cm dan jejarinya ialah 15 cm. So kita kena teka kat sini berapa. Nak tahu nilai dekat sini, kita kena ada equation dulu. So nak wujudkan equation, kena cari nilai K. Macam tu. So kita dah ada equation ni. Lepas tu kita dah jadikan dia sebagai general equation. Nak cari nilai K. Macam nak cari nilai K ni? So substitute. V kita yang pertama tadi 792. Ini adalah hint lah kiranya sebenarnya. 792 sama dengan K. Dah harap dengan H kita berapa? 21. Dah harap dengan J kuasa 2. J kita ialah 6. So 6 kuasa 2. So K sama dengan 792 over 21
darab dengan 6 kuasa 2. So bila kita kira K, kita akan dapat K sama dengan 22/21. So jadilah kita punya equation V sama dengan, gantikan masuk dalam K ni. 22/21 HJ square. Siap. Ini adalah kita punya equation je. Dah siap. Settle. Tapi tengok dia sebut hitung isi padu dalam cm cube untuk kon tinggi 14 cm dan jejari 15 cm. So kita gunakan equation yang kita ada ni. Gunakan equation yang kita ada. Iaitu V sama dengan 22/21 HJ square. Sorry. Kan? Lepas tu masukkan kita punya tinggi berapa? 14. So 22/21, tinggi kita 14, substitute je, masuk je. J kita 15. Masukkan 15 kuasa 2. And then bila awak kira masuk, awak akan dapat awak punya nilai ialah 3,300. 3,300 ni unit dia ialah cm cube. So kalau dia minta hitung isi padu dalam unit cm cube, koin dengan tinggi 14 cm dan jejari 15 cm ni, kita sebutlah kat sini. Sekiranya 3,300 cm kubik. Dah siap. So basically pertama tu kiranya functionnya untuk mencari nilai K tu. Function dia bagi ni kiranya isi padu berapa, tinggi berapa, jejari berapa, supaya kita boleh cari tahu nilai K. Bila kita dah tahu nilai K, kita dah boleh wujudkan equation. Melalui equation kita ni, kita boleh gunakan untuk mencari nilai-nilai yang lain, untuk tinggi dan jejari yang lain. Kalau berubah, senang je. Okay. Next kita tengok cara menyelesaikan masalah yang melibatkan dengan ubahan langsung. Okey, so macam mana nak buat? Okey, kita tengok contoh 13. Okey, hukum Charles menyatakan, okey, so sebelum itu, menyelesaikan masalah melibatkan ubahan langsung ni basically sebenarnya dia melibatkan tentang satu permasalahan yang menggunakan pelbagai jenis formula. Dia tak semestinya dia stick pada satu pemboleh ubah dengan dua pemboleh ubah saja. Dia kadang boleh jadi satu pemboleh ubah berubah dengan dua pemboleh ubah, and then yang pemboleh ubah yang berubah tu kiranya dia akan ada formula lain untuk kita nak ubah dia. Faham tak? Maksudnya dia bukanlah directly, dia boleh je jadi ada perkara lain kita kena buat. Okay, tak apa, kita go through dulu soalan ni. Okey, contoh 13. Hukum Charles menyatakan bahawa bagi satu jisim gas yang tetap iaitu isi padu VCm3, gas itu berkadar langsung dengan suhu mutlaknya iaitu T Kelvin. Okey, so dalam kes ni jisim gas tu isi padu jisim gas tu kiranya V cm3 volume kan, berkadar langsung dengan suhu mutlak. Suhu kat sini dia guna T Kelvin. Dia guna unit Kelvin, dia tak guna unit Celsius. Kan? Jika tekanan gas itu adalah tetap, okey, diberi bahawa sebuah bekas mengandungi 30 cm3 gas pada suhu 30 darjah Celsius. Okey, so ungkapkan V dalam sebutan T. Okey, so cara dia macam mana? Awak tengok kat sini, V berubah secara langsung dengan T. Okey, ini equation kita yang pertama. Seterusnya kita tukarkan kepada general equation, gantikan dengan nilai K. Okey, lepas tu dia sebut kat sini, dia beri bahawa sebuah bekas mengandungi gas itu berkadar langsung dengan suhu mutlaknya iaitu T jika tekanan gas itu adalah tetap. Rumus penukaran suhu dalam darjah Celsius kepada Kelvin ialah, kalau awak tengok kat sini, X Celsius, kan, maksudnya berapa pun Celsius bersamaan dengan 273 tambah X Kelvin. So kiranya Kelvin dekat sini, T kat sini kalau perasan, kita tukarkan kepada 273 tambah X. Sebab kiranya untuk menentukan 1 Celsius bersamaan dengan 273 tambah 1 Kelvin.
Macam ataupun 2 Celsius bersamaan 273 tambah 2 Kelvin, tambah 2 Kelvin. Macam tu. So sekarang ni kita nak tukarkan unit kita tu dalam bentuk Celsius. So kita gantikanlah T kita kat sini ni, unit Kelvin tadi ni dengan 273 tambah X. So kita gantikan and then kita dah gantikan dekat sini kan, step ketiga ni. Lepas tu disebut dekat sini. Kita dah gantikan ni, kita carilah nilai K kita ni berapa. Nak cari nilai K, diberi bahawa sebuah bekas mengandungi 30 cm3 gas. So ini adalah kita punya V pada suhu 30 darjah Celsius. Okay, so ini adalah kita punya suhu lah. Tapi unitnya Celsius. So itulah hikmah kenapa Kelvin tadi kita tukarkan kepada suhu Celsius. Sebab data kat sini digunakan dalam bentuk Celsius. So basically equation yang disuruh kita tulis adalah dalam bentuk Kelvin. Tapi kiranya data yang dibagi ialah dalam bentuk Celsius. So that's why lah kita tulis dulu V berkadar langsung dengan T iaitu unit Kelvin. And then kita tukarkan unit Kelvin tu kepada suhu Celsius. Ikut pada bersesuaian lah dengan data yang kita ada. Okay. So kita buat masuk. V kita gantikan dengan 30 and then K ni kita biar 273 tambah X ni pun kita gantikan dengan 30. Suhu kita 30 kan. And then bila awak susun 30 bahagi 303 akan dapat jawapan 10/101. So ini adalah awak punya nilai K. And then gantikan dalam equation yang kedua ni tadi. V sama dengan K kita ialah 10/101 T. So T kita kat sini adalah unit Celsius. Dia dah tak lagi unit Kelvin sebab kita dah tukar dekat step ketiga ni kan. Okay, so settle untuk yang A. Untuk yang B pula, itu isi padu dalam sentimeter cube. Gas itu jika suhu berubah kepada negatif 11 Celsius. Okay, so basically kita ada equation. Equation kita ni lah. Ini kita punya equation. Okay, so untuk yang B tu nak kira, kita guna je equation kita yang tadi. Kan? Untuk nak kira yang B ni kena ada equation. Nak ambil equation mana? So itulah function yang A tadi kita wujudkan equation supaya kita boleh guna untuk yang B. Macam tu. So kita ambil lah equation yang A tadi, kita dah siap dah ada. So equation kita ialah V sama dengan 10/101T. So V sama dengan 10/101T, 273 negatif 11. So ini T kita ni kan sebenarnya unit dia ialah V sama dengan 10/101,273 tambah X. X kita ni ialah kita punya suhu. Okay, so untuk dalam case step yang kedua dekat sini ni maksudnya V sama dengan 10/101,273 tolak dengan 11. Suhu kita negatif 11, betul tak? So gantikan je X kita ni dengan negatif 11 macam ni. And then bila awak kira, awak akan dapat 25.94. So jangan lupa letakkan unit sentimeter cube. So ini adalah isi padu untuk gas kalau suhunya berubah kepada negatif 11 Celsius. So let's say kalau yang nanti soalan C ditambah. Macam mana pula kalau 24 Celsius, 25? So macam biasalah. Gantikan je nilai X kita kat sini, suhu kita kat sini dengan 24, 25 dengan apa-apa pun suhu yang berubah. And then kita kira je macam biasa. Dah siap. So settle. Next kita try buat soalan. Okay. Soalan ni ini adalah latihan kendiri. Sorry ada typo dekat atas tu. Ini adalah latihan kendiri. Sorry. Latih kendiri. Okay. So latih kendiri untuk subtopik menyelesaikan masalah melibatkan ubahan langsung ni lah. Okay, kita ambil soalan pertama. Lee mengisi air ke dalam sebuah tangki dengan menggunakan hos getah pada pukul 8 pagi. Okay, so dia start mengisi air tu pada pukul 8 pagi. And then pada pukul 11 pagi, Lee mendapati bahawa tangki itu telah diisi dengan 48% air. Okey. Tuliskan satu persamaan yang menghubungkan isi padu V yang diisi ke dalam tangki dengan masa yang diambil iaitu T. Okay, so basically kalau awak perasan kotak kat sini empty void,
Yang V tu ialah kita punya isi padu air, kan? Tapi isi padu air dalam kes ni dibagi dalam unit peratus, 48% kat sini. So kiranya unit kita ialah peratus lah, kan? Dan masa kat sini 8 hingga 11 pagi, kita boleh setkan macam MT setkan dia sebagai unit jam. Okay, so untuk isi padu tu maksudnya 48%, kita tuliskan sebagai 48/100, tukarkan kepada bentuk pecahan, and then kita tukarkan kepada perpuluhan iaitu 0.48. So itu adalah unit untuk V. Untuk unit masa ni pula, kalau kita tengok daripada 8 pagi dia mula sampai 11 pagi, maksudnya dia mengambil masa selama 3 jam. So kiranya 3 jam untuk 48%. So nak masukkan dalam kiraan, MT tukar dulu isi padu ni kepada perpuluhan. Untuk masa ni kita tukarkan kepada tempoh dia lah. Basically, kan, tempoh. So yang A tu basically dia tanya persamaan yang menghubungkan isi padu V dengan masa yang diambil oleh T. So basically V berubah secara langsung dengan T. Ataupun tukar kepada general equation V sama dengan K T. So itu je. Dah siap untuk A. Untuk yang B tanya, pada pukul berapakah tangki itu akan diisi penuh dengan air? Okey, so basically sebelum ni dia cerita untuk 8 hingga 11 pagi iaitu 3 jam, kan, dia akan penuh sebanyak 48% iaitu 0.48, kan, unit dia. So kali ini macam mana kalau tangki itu akan penuh diisi, pada pukul berapakah tangki itu akan diisi penuh dengan air? So basically unit dia ialah 100% sama dengan 100/100 sama dengan 1. Maksudnya peratusan dekat sini kita tukar kepada bentuk pecahan, nanti kita akan dapat 1. Macam tu. So sebelum itu, sebelum kita teruskan dengan soalan yang B, A ni tergantung macam ni je ke? Tak, kita kena wujudkan equation dengan mencari nilai K. So macam mana nak cari nilai K? Guna hint yang dia bagi ni. So maksudnya V kita ni berapa? 0.48. Sama dengan K kita tak tahu yang kita nak cari. And then T kita ialah 3. So K ni sama dengan 0.48 bahagi dengan 3. And then kita akan dapat jawapan 0.16. So basically kita punya equation ialah V sama dengan 0.16T. So ini adalah kita punya equation. Kan berdasarkan hint yang dia dah bagi. So untuk yang B tu dia tanya bila air tu isi dengan penuh. Basically equation kita V sama dengan 0.16T. So yang dia nak tahu ialah kita punya T ni. Yang T ni kita nak tahu berapa tempoh masa yang diambil, kan. So basically V ni kita tahu, V ni dia kata penuh. Penuh bermaksud 100%. 100% ni bila tukar kepada pecahan, 100/100 tukar kepada perpuluhan iaitu 1, 1.0 lah, kira 1. So V ni kita tukar kepada 1 sama dengan 0.16 T. So T ni sama dengan 0.16. Sorry. T ni sama dengan 1 bahagi 0.16. So kita akan dapat jawapan T ni sama dengan 6.25. So T ni unit dia jam, kan. 6.25 jam ni sama juga dengan 6, 1/4 jam. Ataupun kita boleh cakap 6 jam 15 minit. So 6 kiranya untuk mengambil masa, kiranya masa yang perlu diambil untuk tangki itu penuh ialah 6 jam 15 minit. So kalaulah dia bermula pada pukul 8 pagi and then dia mengambil masa 6 jam 15 minit, tambahkan je dengan 6 jam 15 minit. Okey. So kita akan dapat daripada dia pukul 8 pagi, dia mengambil masa 6 jam 15 minit. So basically ibaratnya 9 pagi, 10 pagi, 11 pagi, 12 tengah hari. 1 tengah hari, 2 tengah hari. So maksudnya dia akan tamat ataupun
tangki tu akan penuh pada pukul 2 tengah hari 15 minit. Bukan tengah hari, petang, PM. Kan yang tadi tu AM, pagi kan. So kini 2:15 minit petang. Ataupun PM lah kita tulis. So macam tu je, senang. So itu je cara untuk menyelesaikan masalah ini. Basically kalau awak boleh tulis equation, awak boleh cari nilai K menggunakan hint yang dia bagi, and then awak guna je equation yang dah siap tu untuk mencari apa-apa pun perkara nilai yang dia nak. Dengan cara kita substitute and then kita gerak je lah kiri kanan. So benda-benda ni basically more tu pada skill algebra awak lah sebenarnya. So untuk sharing session pada hari ini, next class kita akan bincang tentang ubahan songsang. Okay, so bye. Assalamualaikum.